Action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang. Salam satu Malaysia. Pada hari ini kami akan membentangkan mengenai laporan tugasan berkumpulan yang bertajuk isu penggunaan bahasa dalam bilik darjah. Untuk pertama kalinya, saya akan memperkenalkan diri saya dan akan disambung oleh ahli-ahli saya yang lain. Nama saya ialah Ahmad Husainil Hafiz bin Muhammad Azam. Nombor matrik saya adalah 203117 dan saya daripada Fakulti Pengajian Pendidikan. Baiklah Arfan. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Nama saya Muhammad Arfan bin Maidin dan nombor matrik saya 201963. Saya dari Fakulti Pengajian Pendidikan. Seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi. Nama saya Tuan Muhammad Syazwan bin Tuan Mat. Nombor matrik saya 203457 dan saya juga daripada Fakulti Pengajian Pendidikan. Saya Muhammad Ahmad Ashraf bin Mazuhar, nombor matrik 201780 dan saya juga merupakan pelajar pada Fakulti Pengajian Pendidikan. Okey, kita akan teruskan dengan pengenalan. Okey, Hafiz, silakan. Okay. Terima kasih Ahmad. Jadi saya akan tanpa membuang masa lagi, saya akan menerangkan sedikit sebanyak mengenai pengenalan untuk laporan ini. Bahasa merupakan sistem komunikasi yang berstruktur dan juga digunakan oleh semua manusia. Bahasa terdiri daripada bunyi lisan dalam bahasa lisan ataupun unsur tulisan dalam bahasa bertulis. Bahasa mungkin terdiri daripada unsur simbolik lain seperti isyarat tangan dalam bahasa isyarat. Okey. Bahasa Melayu adalah bahasa Austronesia yang secara rasmi dituturkan dalam beberapa buah negara seperti Brunei, Indonesia, Singapura dan ada juga yang secara tidak rasmi seperti di Timur iaitu sebahagian Thailand. Jadi bahasa Melayu dituturkan dalam lingkungan 290 juta orang di seberang Selat Melaka termasuk pantai Semenanjung, Tanah Melayu dan pantai Timur Sumatera di Indonesia. Dan ianya ditubuhkan sebagai bahasa ibunda untuk sebahagian pesisir barat seperti Sarawak dan Kalimantan Barat di Borneo. Jadi bahasa ini juga digunakan sebagai bahasa perdagangan. Contohnya di selatan Filipina ataupun termasuk sebahagian selatan Semenanjung Zamboanga ataupun Kepulauan Sulu dan daerah perbandaran Bataraza dan Balabak di Palawan yang di sana terdirinya ataupun didiami oleh orang Islam Selatan. Jadi bahasa ni sebenarnya adalah sangat penting terutama dalam komunikasi dalam bilik darjah. Ini adalah saya relate dengan isu. Jadi bahasa ni sebenarnya penting untuk dalam bilik darjah. Ini kerana bahasa merupakan satu faktor utama untuk setiap manusia ni berkomunikasi antara satu sama lain daripada dulu hinggalah sekarang. Namun penggunaan bahasa ni ada juga masalah yang berlaku dalam bilik darjah iaitu kecelaruan bahasa. Kecelaruan bahasa ni boleh menjadi satu masalah dari segi penggunaan atau pemahaman bahasa
Contohnya untuk penulisan ataupun pertuturan ataupun simbol. Jadi kecelaruan bahasa ini merangkumi dari segi morfologi, sintaksis, semetik dan pragmatik. Jadi menurut kajian mengatakan bahawa bahasa boleh didefinisikan sebagai penghantar ataupun penerimaan maklumat yang digunakan ataupun yang digunakan sebagai tulisan atari ataupun pertuturan tertentu. Jadi sekolah adalah tempat di mana kebiasaannya kecelaruan bahasa ini berlaku, terutamanya di dalam kelas semasa proses pengajaran dan pembelajaran. Gangguan bahasa yang berlaku dalam kelas boleh berlaku secara lisan ataupun bukan lisan. Contohnya dari segi pertuturan ataupun tindakan bahasa isyarat, sikap dan ada sebagainya. Jadi gangguan bahasa ni boleh berlaku ketika guru berinteraksi dengan pelajar, iaitu ketika guru bercakap ataupun menjelaskan pertanyaan ataupun menyoal pelajar ataupun menegaskan mereka membuat suatu perkara dan sebagainya. Jadi ada yang itu untuk dari segi non-verbal, ada yang berlaku dalam bentuk tindakan seperti gerak isyarat ataupun sikap melalui kontak mata, pergerakan badan, ekspresi wajah, pakaian, kemahiran dan ataupun sifat guru itu. Jadi isu ini dapat dikaji. Sebenarnya isu ini dapat dikaji oleh warga sekolah itu sendiri. Oleh itu terdapat beberapa lah. Oleh itu isu ini ada juga solusi yang kita boleh gunakan untuk menangani masalah isu ini. Jadi ahli kumpulan saya akan membincangkan mengenai isu dan juga solusi bagi mengatasi isu yang dibincangkan ini. Oleh itu, sekian, terima kasih. Terima kasih diucapkan kepada saudara Husainil Hafiz, dan saya akan meneruskan pembentangan kami pada hari ini berkenaan isu yang berlaku dalam bilik darjah. Isu yang pertama yang kami akan mengkupaskan adalah isu yang melibatkan penggunaan bahasa Melayu dalam kelas dan yang tidak mendapat persetujuan daripada kaum India dan kaum Cina. Isu ini menjelaskan bahawa penggunaan bahasa Melayu sebagai bahasa perantaraan yang digunakan dalam bilik darjah tidak mendapat persetujuan. Isu ini bukanlah sesuatu isu yang baru, malahan ia telah berlaku sejak zaman dulu kala lagi. Tidak dinafikan bahawa terdapat pelbagai solusi yang telah dicuba gunakan bagi menyelesaikan perkara ini, namun kebanyakannya berdepan dengan kegagalan. Dan saya tidak menafikan ada segelintir di antara kaum Cina dan kaum India ini menerima dan mendapat kesedaran daripada solusi-solusi yang telah dilakukan, namun masih ada di antara mereka yang menentang penggunaan bahasa Melayu sebagai bahasa utama, terutamanya dalam bilik darjah. Ada di antara pelajar yang berasal dari kaum Cina dan kaum India mempersoalkan penggunaan bahasa Melayu di dalam bilik darjah, sedangkan mereka menyatakan bahawa bahasa Cina dan bahasa India juga mempunyai keistimewaan dan boleh digunakan semasa dalam bilik darjah. Seterusnya saya akan mengupaskan isu yang kedua,
iaitu isu yang melibatkan tenaga pengajar tidak menggunakan bahasa mengikut garis panduan KPM. Tenaga pengajar atau guru generasi baharu, mereka lebih memilih untuk menggunakan bahasa Inggeris di dalam pengajaran mereka. Keadaan ini menyebabkan kebanyakan pelajar ketinggalan dan disisihkan dalam pendidikan, yang mana pelajar tidak kesemuanya mampu memahami dengan baik dan sempurna terhadap bahasa Inggeris. Sebenarnya isu penggunaan bahasa Inggeris dan bahasa Melayu ini bukanlah satu isu yang baru, apabila setelah hampir 10 tahun negara merdeka, Perlembagaan Persekutuan menetapkan dan membuat peruntukan bahawa kedudukan bahasa Melayu dan bahasa Inggeris ini berada pada taraf yang sama. Peruntukan perlembagaan ini juga sudah pasti akan menimbulkan kesukaran terhadap usaha mengembangkan dan memperluaskan penggunaan bahasa Melayu. Namun, keadaan ini juga lebih mengeruhkan situasi kita pada hari ini apabila tenaga pengajar tidak menggunakan bahasa Melayu di dalam pengajaran mereka dan menyebabkan usaha untuk mengembangkan bahasa Melayu ini dan menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa yang bertaraf tinggi amat sukar. Jadi sebenarnya jika kita menganalisis secara mendalam kurangnya keyakinan terhadap bahasa kita sendiri ini yang saling berkait rapat dengan pengaruh penjajahan British sebelum merdeka, dan hanya mengetahui dan mempunyai kemahiran bahasa Inggeris, barulah seseorang akan dapat menjawab jawatan yang baik. Pemikiran yang mereka tetapkan dalam diri mereka sebegini adalah yang menjadi punca kenapa bahasa Melayu ini tidak mampu dikembangkan, dan ini juga menjadi isu apabila tenaga pengajar memilih untuk menggunakan bahasa Inggeris sebagai bahasa yang digunakan untuk mengajar, menyebabkan sekolah-sekolah yang ada di negara kita ini tidak mampu mencapai level yang terbaik dan bersaing dengan sekolah-sekolah bertaraf antarabangsa. Seterusnya saya akan masuk kepada isu yang ketiga, iaitu isu yang berkenaan dengan sekolah vernakular. Sekolah vernakular ini merujuk kepada sekolah yang menggunakan bahasa ibunda dalam pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran di sekolah. Terdapat 3 jenis sekolah vernakular, iaitu Melayu, Cina dan Tamil. Isu yang melibatkan sekolah vernakular adalah berkenaan cadangan penggabungan sekolah kebangsaan, jenis kebangsaan dan agama menjadi satu sekolah akademik. Tidak dapat dinafikan bahawa banyak kejayaan yang kita boleh perolehi dari sekolah aliran ini, terutamanya dari segi perpaduan serta pembentukan identiti nasional kerana hanya murid-murid dalam satu ajuan sama. Kata-kata tersebut adalah dipetik daripada ungkapan fellow utama Institut Kajian Etnik kita daripada Universiti Kebangsaan Malaysia UKM, iaitu Prof. Dr. Teo Kok Siang, yang menyatakan bahawa gabungan ketiga-tiga jenis sekolah ini mampu mendatangkan pelbagai manfaat. Katanya lagi, beliau menjangkakan sistem sekolah satu aliran yang akan menggabungkan program akademik, vernakular dan pengajian agama. Namun mungkin ramai yang akan menentang cadangan ini. Menurut beliau, tentangan ini adalah kerana kurang kepercayaan antara kaum kerana berpendapat jika baik untuk kaum Melayu, mungkin buruk untuk kaum Cina dan India. Begitu juga sebaliknya. Sikap ini yang menyebabkan penggunaan bahasa Melayu dalam bilik darjah tercetus, dan sekiranya perkara ini tidak diatasi dengan segera, maka perpaduan di negara kita akan musnah dan kemerdekaan yang kita kecapi selama ini turut terjejas. Tidak mungkin dan tidak mustahil
kita akan dijajah kembali oleh penjajahan negara-negara besar sekiranya kita tidak bersatu. Dan sebenarnya perpaduan ini sepatutnya dipupuk sejak dari zaman persekolahan lagi. Oleh itu, sepatutnya isu yang melibatkan penggunaan bahasa tidaklah sepatutnya tercetus, dan sepatutnya kita lebih bersatu hati dalam setiap keadaan, terutamanya di dalam bilik darjah. Sekian daripada saya menerangkan tentang isu. Seterusnya saya akan menjemput saudara Muhammad Arfan untuk menerangkan solusinya. Terima kasih kepada saudara Tuan Muhammad Syazwan kerana memberikan saya sedikit masa untuk menerangkan tentang solusi daripada isu yang telah dibentangkan tadi. Jadi solusi yang pertama iaitu tanggungjawab guru. Guru perlu mengetahui kaedah penyampaian yang sesuai sebelum berkomunikasi dengan pelajar. Adalah menjadi tanggungjawab guru untuk mengetahui cara penyampaian yang sesuai sebelum berkomunikasi dengan pelajar supaya pembelajaran dalam bilik darjah dapat difahami dengan baik dan dapat diamalkan. Di samping itu juga, guru juga perlu mengambil kira faktor fizikal dan sosial untuk memastikan bahawa penyampaian konteks pendidikan tidak terhad. Guru perlu memastikan faktor fizikal seperti penggunaan alat bantu semasa aktiviti pengajaran dan pembelajaran. Sebagai contoh, atas faktor fizikal ini, guru mesti memastikan bilik darjah ataupun bebas dari halangan fizikal seperti alat bantu mengajar dalam keadaan baik kerana tindakan fizikal juga memainkan peranan dalam bahasa. Aspek ini kerana perlu menyediakan media bahasa yang sesuai seperti slogan dalam bahasa Melayu. Okey. Kita pergi ke faktor sosial pula. Faktor sosial, guru perlu peka dengan latar belakang pelajar dan budaya mereka. Hal ini kerana faktor sosial harus sesuai dengan keadaan sosial budaya agar tidak ditafsir dengan tujuan yang lain. Semasa kuliah juga ataupun pembelajaran dalam bilik darjah, pemerhatian pelajar mudah terganggu ketika tempoh kelas yang panjang dan memenatkan. Sehubungan itu, para guru harus mendapatkan maklum balas daripada pelajar agar berada dalam fasa pembelajaran yang betul, iaitu dengan menggunakan bahasa yang sesuai dan difahami oleh pelajar dalam bilik darjah. Jadi solusi yang kedua iaitu tanggungjawab pelajar. Tanggungjawab pelajar merupakan faktor utama dalam memastikan proses komunikasi berjalan dengan sempurna. Pelajar juga bertanggungjawab untuk memastikan bahawa proses komunikasi tidak terganggu. Terdapat beberapa panduan atau tanggungjawab pelajar untuk memudahkan proses komunikasi daripada guru mereka. Pelajar perlu fokus semasa guru menyampaikan maklumat pelajaran. Dalam konteks ini, pelajar ini adalah belajar dengan menuntut ilmu daripada guru mereka. Pertama sekali, pelajar perlu fokus. Pelajar juga harus memberikan keselesaan kepada guru agar guru berinteraksi dalam bahasa yang mudah difahami dalam pengajaran dan pembelajaran agar mereka tidak merasa janggal. Pelajar perlu bersedia menerima kritikan dan teguran daripada guru dengan minda dan hati yang terbuka. Ini merupakan untuk mengelakkan konflik atau perdebatan yang boleh menyebabkan mesej disalah tafsir kerana kesukaran memahami bahasa oleh guru. Ya. Oleh itu, pertanyaan susulan adalah mustahak untuk mengesahkan kesahihan kandungan maklumat atau mengelakkan mesej menggunakan bahasa yang mudah difahami.
Pelajar perlu pelajar perlu menjaga tingkah laku pertuturan dengan kawan sekelas ataupun guru. Pelajar yang bertanggungjawab semasa proses komunikasi dengan guru di dalam kelas juga tidak menilai secara tergesa-gesa. Pelajar perlu mentafsir mesej yang ingin disampaikan oleh guru itu dengan betul dan juga mengamalkan beberapa kemungkinan untuk memberikan proses respon ataupun maklum balas yang sesuai dengan bahasa yang dapat difahami oleh guru-guru dan rakan-rakan. Okey, sekian daripada saya. Untuk solusi yang ketiga, saya akan memberikan kepada saudara Amar untuk menjelaskan tentang mempelbagaikan teknik mengajar dalam kelas. Sekian daripada saya. Wassalam. Terima kasih diucapkan kepada saudara Afan. Saya akan sambung untuk menerangkan solusi yang ketiga, iaitu mempelbagaikan teknik mengajar. Dan hal ini, guru perlu peka dengan teknik pengajaran kendiri agar tidak tertumpu pada satu kaedah saja. Iaitu pada abad 21 kita telah mempunyai pembelajaran abad ke-21 yang mempunyai pelbagai kaedah yang boleh diaplikasikan kepada pelajar untuk mereka mudah fahami apa yang isi kandungan yang hendak disampaikan. Pelajar tidak akan, apabila menggunakan kaedah satu kaedah saja, pelajar tidak akan faham apabila guru menggunakan bahasa yang sukar difahami oleh mereka. Di sini kita dapat lihat dia menyebabkan penyampaian maklumat terhalang terhadap pelajar. Daripada itu, dalam pembelajaran abad ke-21, guru telah mendapat maklumat bahawa dalam pembelajaran abad ke-21 mempunyai pelbagai pengajaran dan alat bantu yang lebih kreatif dan lebih berteknologi. Di sini kita dapat lihat dapat membantu dari segi keberkesanan pengajaran dan pembelajaran, di mana ia akan menimbulkan minat dan rasa ingin tahu terhadap pelajar tersebut. Okey, mengikut teori pembelajaran Brenner, beliau telah menyatakan bahawa pembelajaran, penemuan atau discover learning merupakan kaedah yang dapat meningkatkan minat dan motivasi pelajar. Di sini maksudnya dia ingin menerangkan apabila guru menggunakan pembelajaran dengan kaedah yang baru, pelajar akan lebih berminat untuk belajar dalam kelas dan mampu meningkatkan motivasi diri dalam diri mereka. Oleh itu, guru dapat memudahkan sesi pembelajaran dan pengajaran untuk mengenal pasti dan memahami sesuatu pengetahuan yang dengan lebih jelas, dan setiap maklumat yang ingin disampaikan dapat disampaikan dengan sempurna dan tanpa gangguan. Okey, seterusnya kita akan pergi kepada kesimpulan. Okey, daripada isu penggunaan bahasa di dalam bilik darjah, kita dapat simpulkan yang mempunyai cabaran kepada institusi ataupun tenaga pengajar untuk mengekalkan penggunaan bahasa bagi menggunakan bahasa terhadap pelajar mereka. Oleh itu, institusi sekolah perlu mengambil berat isu penggunaan bahasa yang menyebabkan gangguan pengajaran dan pembelajaran dalam bilik darjah, kerana ini mampu mengambil masa untuk mereka menyampaikan maklumat kepada pelajar.
oleh itu, bagi institusi untuk memahami isu gangguan ini, untuk merancang pendidikan sesuai, Ketua Pegawai Eksekutif Berkshire Hathaway Warren Buffett pernah berkata, jika kita menguasai kemahiran komunikasi, kita akan memperolehi keuntungan 50% lebih banyak dalam hidup. Di sini kita dapat simpulkan bahawa peranan guru atau sekolah untuk melahirkan pelajar yang berkualiti dalam industri di mana semua kemahiran komunikasi perlu dikuasai terlebih dahulu oleh guru tersebut. Dan guru perlu dilengkapi dengan kemahiran komunikasi yang mencukupi melalui latihan berterusan. Sehubungan dengan itu, guru dan sekolah tidak hanya berjaya memberi persetujuan kepada pelajar tetapi berjaya menjadikan pelajar mereka berkualiti untuk pasaran pada masa hadapan. Oleh itu, kita mampu mengubah daripada segi penggunaan bahasa yang membazir masa ataupun tidak mempunyai faedah untuk bertukar kepada perkara yang berfaedah. Itu saja apa yang saya ingin sampaikan daripada isu yang diberikan. Sekian, terima kasih. Terima kasih Saudara Amar. Jadi setakat di sini sajalah perbincangan kami pada hari ini. Apa yang kurang itu adalah kelemahan kami sendiri. Apa yang baik itu datang daripada Allah SWT. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.